Okey, hari ini kita akan bincangkan soalan matematik MSM percubaan 2021 yang latest ni. Okey, kita tengok soalan nombor 1 kat sini. Soalan nombor 1, kamu tengok soalan ni simple je. Dia bagi kat situ adalah Bakri ingin membeli polisi insurans perubatan untuk dirinya. Bayaran premium bulanan yang harus dibayar RMP berubah secara langsung dengan umurnya. Biasanya pelajar bila dia baca atas membeli polisi insurans, dia ingat topik insurans. Dia kena baca betul-betul cara apa kita nampak. Kemudian baru kamu nampak dia kata apa? Bayaran premium bulanan yang harus dibayar P berubah secara langsung, nampak? Yang ini adalah ubahan sebenarnya. Berubah secara langsung dengan umurnya Q. Okey. Pada ketika itu, ketika Bakri berumur 25 tahun, jadi ketika Q umurnya 25, kemudian premium bulanan yang perlu dibayar ialah 150. P sama dengan 150. Kita buat konsep ubahan je lah. Yang ini tukarkan jadi persamaan sama dengan KQ. Masukkan, kita cari nilai K dulu. K adalah P per dengan Q. Kita masukkan je P 150 per dengan 25. Tekan kalkulator, kita akan dapat K sama dengan 6. Jadi persamaan yang kita perolehi, kalau dari segi persamaan kita akan dapat P sama dengan 6Q. Okay. Kemudian soalan seterusnya dia kata apa? Kira premium bulanan, kira P. Sama dengan yang perlu dibayar sekiranya dia membeli polisi tersebut ketika berumur 35 tahun. Ini senanglah cerita dia. 6 terus Q kita adalah 35. 6 darab dengan 35, kita akan dapat jawapan terus kat situ adalah 210. Kalau kamu nak cantik ke jawapan kamu, kena bagi unit lah. Oleh sebab itu, jawapan kita adalah RM210. Cantik. Walaupun markah dia 3, kita jaga kita punya style menjawab. Jadi pemeriksa akan tengok, budak ni jawab dia style. Jawapan pun dia cantik. Jawapan pula dia highlight pula tu. Dia highlight jawapan. Pakai pen ke apa ke, buat highlight jawapan. Dalam kerja ada, jawapan dia cantik. Ini soalan nombor 1. Saya rasa ni mudah je kan. Okay. Kita tak payah bincang banyak sangat yang ni. Nombor 2, kita pergi soalan nombor 2. Kita tengok kan. Soalan nombor 2. Kalau kamu ada soalan, kamu tanya terus je. Saya cikgu akan terus ni sebab saya target nak dapat banyak untuk kamu insyaAllah. Jadual 1 menunjukkan bilangan pekerja 2 buah syarikat yang menerima suntikan vaksin. Ini cantik soalan ni sebab soalan ni dia, kita panggil dia soalan untuk berdasarkan apa? Peristiwa yang semasa. Menerima suntikan vaksin A dan suntikan vaksin B di klinik sejahtera bagi mengelakkan penularan penyakit berjangkit. Okay. Syarikat Budi dan syarikat Bakti masing-masing telah membayar 1,071 dan 2,059. Perkataan masing-masing tu merujuk kepada syarikat Budi bayar sebanyak 1,071 manakala syarikat Bakti membayar sebanyak 2,159. Itu merujuk kepada perkataan apa? Masing-masing. Kira harga bagi satu suntikan vaksin A menggunakan kaedah metrik. Jadi pastikan soalan sebenarnya dia fokus jawapan dia last kali dia nak untuk harga bagi vaksin A. Ini kita nak. Kita fokus betul soalan tu. Jadi apa kita buat? Biasanya dalam vaksin ni, kita dalam persamaan ni kita boleh gunakan X atau Y. Okay, tapi sebab dia bagi A atau B, kita tengok boleh, tak ada masalah. Kalau nak pakai A dan B pun boleh, tak ada masalah kan. Contoh kat sini saya bagi tahu. Kita buat persamaan dulu. Maksudnya bawah tu ada jadual dia bagi syarikat Budi vaksin A 5, maksudnya 5A okey campur dengan 2B sama dengan 1071 macam tu. Okey, kemudian kita buat bakti pula 3A campur dengan 8B. Okey, sama dengan dia bagi kat situ 2159. Okey, kamu buat persamaan ni saja. Persamaan ni kamu akan dapat satu markah saja sebenarnya. Persamaan ni sini biasanya dia akan bagi satu markah. Betul sini, dua-dua persamaan ni kamu tulis dapat satu markah. Okey. Markah dia apa? 5. Kita tengok mana lagi markah dia bagi. Yang kedua adalah sebab soalan dia kata kat situ
Okay. Dengan menggunakan kaedah metrik, kita kena tukar benda ni kepada metrik. Kita tukar dalam bentuk metrik. Macam tu. Dia tulis je 5, 2, 3, 8. Kalau XY, XY. Kalau AB, AB. Letak 1071, 2159. Yang ini lagi satu markah dia akan diberikan. Sebab kita tukarkan pesanan serentak kepada bentuk metrik. Seterusnya, step kedua dalam metrik. Apa step kedua dalam metrik? Kamu kena buatkan dia dalam bentuk songsang. Itu benda-benda wajib kita buat ni. Untuk A, kita buat itu A, B sama dengan songsang. Metrik songsang. Metrik songsang 1/2 Saya buat 2 kurungan macam ni je. Tolak. Kurungan besar dan kurungan kedua. Okey. Yang depan ni apa? Darab bawah. 5 darab 8. Tulis 40. Yang kedua, darab atas. 3 darab 2. Tulis 6. Yang kat sini, tukar tempat. Tukar tempat maksudnya 8 naik atas, 5 turun bawah. Kemudian, tukar simbol. 3 dengan 2 tak bergerak, tapi simbol berubah. Belakang, jawapan dia kat sebelah kanan. 1071, 2159. Okay. Yang ini adalah markah untuk yang ketiga. Kamu tunjukkan kamu buat songsang. Satu lagi markah. 1, 2, 3. Jadi kita ada lagi 2 markah. Kat mana lagi 2 markah? 2 markah kita buat bila jawapan. Jawapan dia. Jawapan dia macam mana jawapan dia? Jawapan kita boleh tinggalkan kat sini A, B. Sama dengan jawapan terus. Boleh, tak ada masalah. Jawapan terus. Jadi kita boleh ambil kalkulator. Sama ada kalkulator tu kamu kira untuk mengira benda ni. Ataupun kalkulator kamu gunakan persoalan serentak dekat kalkulator pun boleh. Pakai contoh saya pakai persoalan serentak kat kalkulator. Kalkulator kamu boleh pakai yang tu mod kan, EQN. EQN yang unknown. Ambil nombor 2. Yang A1 tu. Dia keluar A1 kan. Okey. Jadi saya pakai yang AXN. Dia dua side ni. Kita ambil yang pertama sekali. 521071. 521071. Bawah 38 dan 2159. Di jawapan 125223. Tulis je. Terus 125223. Cukup. Okey. Lepas tulis benda ni, kat sebelah dia kamu kena tulis semula. Iaitu oleh sebab itu A, harga vaksin A. Harga vaksin A sama dengan RM125. Soalan dia nak vaksin A saja. Fokus kat vaksin A. Kalau dia tak beritahu vaksin A, kita buat dua-dua tak apa, tak ada masalah. Tulis dua-dua boleh tak? Boleh. Kamu tulis dua-dua tak masalah. Cuma kena gariskan vaksin A sebab dia nak. Okey, ini 5 markah. 5 markah kat sini. Satu, habis 5 markah. Untuk metrik memang mudah untuk dapat markah penuh Okey. Cuma kadang-kadang masa nak dapat persamaan tu kena kalau biasa kita buat mudah untuk dapat persamaan. Okey, saya teruskan soalan nombor 3. Okey, tengok nombor 3. Nombor 3 ni pun kadang-kadang soalan dia mudah aja tengok soalan ni Tapi kadang-kadang jalan kerja tu boleh menyebabkan tiba-tiba hilang markah Tapi SPM insya-Allah lah tak ada hilang markah lah sebab kalau kamu buat pun pemeriksa dah syukur lah dia ada benda nak write. Okey. Diberi bahawa isi padu kuboid. Ini isi padu je kita tulis dulu. Isi padu kuboid. Tulis formula dulu. Formula Kalau kamu hafal tulis formula kamu hafal, tak hafal kamu buat macam mana pun, kat depan ada dia bagi. Iaitu kalau kat depan luas tapak darab tinggi. Kalau biasa kita hafal kita panggil dia panjang darab lebar darab tinggi. Masukkan saja. Isi padu kuboid dia bagi 840. Panjang pada gambar itu adalah panjang bawah X campur 5. Okey, lebar dia 7. Tinggi dia pula adalah 3X tolak 11. Okey. Soalan dia kata apa itu? Dia kata cari nilai X. Bila kita cari X, kita tengok 7 ni dia kacau benda ni 7 nampak.
7 kita nak expand susah. Kita bawa ke sebelah dulu pun tak apa. Contoh saya potong 7 ni. Saya bawa ke sebelah. Bahagi 7. Okay, yang ini 2 ni saya dah senang nak kembangkan. X dengan 3X. 3X kuasa 2. X dengan negatif 11. Negatif 11X. 5 dengan 3X akan dapat tambah 15X. 5 dengan negatif 11. Negatif 55. Yang sebelah sini tinggal 120. Jadi kita dah belajar dia apa? Kuadratik mesti sama dengan kosong. Jadi kita pindahkan 3X kuasa 2. Tolak 11 campur 15. Kita akan dapat campur 4X. Tolak 55. Tolak dengan 120. Kita akan dapat negatif 175. Okey, sampai ke sini untuk kuadratik, untuk soalan macam ni biasanya kamu tengok markah dia 4 kan, kalau boleh kalau kamu sempat buat kamu tulis dia punya faktor dia ni. Okey, faktor dia tulis kat situ. Bawah dia baru jawapan. Dan jawapan tu kita ambil menggunakan kalkulator lagi untuk faktor faktor. Kita ambil yang kuasa 2 punya. Saya masukkan kuasa 2, A saya 3. B 4 dan C negatif 175. Masukkan saja kan. Okay, kita akan dapat yang pertama negatif 8.33. Ini saya ambil point. Yang kedua 7. Okay, kemudian saya akan naik ke atas. Ini contoh macam ni. Biasanya kita buat pecahan, tak apa. Ini contoh kita nak tunjuk kata boleh buat je macam ni. Asal buat X tambah 8.33 X tolak 7. Okay, jawapan kita dia tanya apa? Cari nilai X. Dan nilai X mesti positif sebab unit dia cm. Gariskan. Tulis lagi sekali. Oleh sebab itu, X sama dengan 7 cm. Terbaik 2 kali. Tak apa. Okay. Ini pun soalan mudah juga. Kuadratik. Teruskan. 3 pergi terus nombor 4. Nombor 4 soalan dia kat sini adalah pasal apa ni? Set. Soalan 4. Set. Okey, nombor 4. Rajah menunjukkan bilangan pelajar dan minat mereka dalam 3 general novel. Okey, dia bagi satu set semester. Dan dalam set semester tu ada 3 set. Yang pertama adalah misteri. Misteri, kemudian fantasi. Dia pilih. Fantasi, kemudian history. History ni dia langgar dua-dua orang. Okay, kamu dalam exam tak payah lukis mula lah. Kan? Okay, yang ni misteri, fantasi, history. Cara. Bagi M, kat sini ada 2. Setelah bawah ni ada 3. Sini 9. Sini 3M. 2M 18. Okay. Diberi N fantasi. NF sama dengan N misteri gabung dengan history sejarah prime. Soalannya cari N semester. Ini mungkin saya buat ringkaskan. Jadi first sekali kita buat apa? Kita cari benda ni. NF. Siapa NF? Ini dalam F semua. Dalam F ada apa? 9, 11, 14 campur M. 14 campur 3M. Okay. Yang ini kalau kita baca senang je. Kalau dia kata M gabung dengan H pelengkap, kita baca dia tak nak M, tak nak H. Maksudnya M tak nak, H tak nak. Tutup M dan tutup H. Tutup M, tutup H. Yang tinggal apa? 3M campur 2M. 5M. Macam tu. Ini mana? Ini maksudnya tak nak M, tak nak H kalau dia gabung. Mudah. Okay. Selesaikan persamaan ni, kita akan dapat 14 sama dengan 5 tolak 3 dapat 2M. Dan M sama dengan 14 bahagi 2 dapat 7. Okay.
Jadi kat situ semua akan tengok M dapat 7. Soalan nak apa? Semester kita gantilah tempat M ni. Sini 7. Sini apa? 14. Kan? Sini 21. Dah boleh campur semua dah. Kan? Boleh campur semua. Oleh sebab itu dapatlah bilangan semester kita sama dengan 18 campur 7. 18 campur 7 campur. Yang ni saya ambil terus kan. 5 campur 9 campur 21 campur 14. Dapatlah jumlah dia kat sini. Kan adalah apa nombor dapat? Ya. $74. Ini pemudah ni, maksudnya soalan MRSM cubaan dia tak susah sangat. Mula-mula ni bagus kat dia soalan. Saya suka soalan macam ni sebab mula-mula dia tak bagi susah. Jadi pelajar dia tak down bila tengok soalan tu. Dia bahaya bila kamu tengok soalan 1, 2, 3 kamu dah down. Kalau kamu tengok soalan tu pelik 1, 2, 3 kamu skip lah. Cari yang senang tu. Kan? Kita tak mau awal-awal tengok soalan kamu dah moral dia down habis. Jawab exam ni tak boleh down moral. Okey. Nombor 5. Nombor 5, tengok nombor 5. Okey, soalan dia. Nyatakan kontrapositif bagi implikasi berikut. Yang ini pemudah juga. Kan? Dia minta apa? Kontrapositif. Yang ini saya selalu cerita dalam kelas saya tentang 3 orang ni, iaitu implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Kan? Dengan kamu pun saya pernah sentuh ni. Implikasi jika A maka B. Akas terbalikkan. Jika B maka A. Songsangan nafikan implikasi. Jika bukan A maka bukan B. Kontrapositif nafikan akas. Jika bukan B maka bukan A. Macam tu. Okey. Jadi soalan ni dia bagi kat situ adalah nyatakan sama ada kontrapositif bagi implikasi berikut adalah benar atau palsu. Jadi kita tengok cerita dulu. Dia bagi implikasi. Jika B campur 1 lebih besar daripada 11, maka B lebih besar daripada 10. Okay, itu dia punya implikasi. Jadi apa dia punya kontrapositif kita? Kontrapositif, nafikan B, nafikan A. Jadi kita akan dapat situ jika nafikan B. B lebih kecil daripada 10. Okey, maka B campur 1 lebih kecil daripada 11. Soalan dia, nampak? Nyatakan sama ada kontrapositif tersebut benar palsu. Kontrapositif kita dah buat dah. Benar palsu pula. Kita check tengok. Kalau B lebih kecil daripada 10, kita ambil satu nombor. Contoh siapa nombor yang kita ambil? Contoh saya ambil 5. Kan? 5 campur 1 lebih kecil daripada 11, betul. Nampak? Kan? Okey, ambil dekat sikit. Kalau ambil 9 macam mana? 9 lebih kecil daripada 10. 9 campur 1 lebih kecil daripada 11. Jadi jawapan kita adalah benar. Okey? Dan biasanya kontrapositif selalu benar dengan implikasi. 2 ekor ni palsu. Akas dengan songsang biasanya akan jadi palsu. Biasanya, tapi kena check lah. Okey? Itu soalan untuk apa tu? Kontrapositif. Okey? Kita tengok 5B pula. Okey, nombor 5B. Mudah juga dia bagi kat situ apa? Tulis permis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Yang ini semua bila semua, formula untuk semua adalah semua A adalah B. Formula dia ini formula semua. Jadi dia punya permis 1, permis 2 dia adalah C adalah A. Permis kesimpulan dia adalah C adalah B. Ini untuk semua punya formula untuk jadikan dia apa? Hujah yang sah. Okey? Ini hujah yang sah. Jadi kalau soalan ni dia kata apa? Semua oktagon sekata mempunyai 20 penjuru. Jadi oktagon adalah A. Kan? Jadi kat situ B adalah
20 penjuru. Sebab tu kamu tengok apa P2 dia. P2 dia akan ambil automatik jawapan kita akan jadi apa? PQ RSTUVW. Okey, kita ambil siapa? A. Kan? Adalah oktagon sekata. Adalah oktagon sekata. Formula dia untuk ni. Okey, kalau dia nafikan atas. Ni contoh kalau dia nafikan. Kalau dia nafikan semua A adalah B, P2 dia kena C bukan B. Bawah dulu kan. Kesimpulan dia C bukan A. Ini untuk jadikan dia hujah yang sah kan. Bagi apa ni? Untuk semua. Okey, siap, simple. Settle untuk soalan berkenaan dengan apa? Hujah. Okey. Kita terus pergi dekat boleh Zik? Boleh. Okey. Nombor 6 lah, nombor 6. Nombor 6 terus. Nombor 6 pula kat sini soalan dia topik apa? Raja menunjukkan graf laju masa. Jadi maksudnya graf gerakan. Graf gerakan saya salin dulu kejap. Graf gerakan. Tengok dia bagi dua. Macam tu satu. Macam tu satu terus. Ini ada dia punya nilai lah. Putus dia bagi. 24, 18, 12, 15. Untuk graf ni penting cek dia punya unit dulu kan. Laju. Meter saat -1. Yang sini masa saat. Jadi saat tak perlu ubah apa-apa. Itu kena cek takutnya terlupa. Okey. A dia minta apa? Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju biasanya kadar ni adalah melibatkan apa? Kita panggil dia kecerunan. Kecerunan kadar melaju. Kadar melaju juga kadang-kadang dia bagi sama benda ni dia bagi apa? Pecutan. Pecutan. Ataupun kalau dia makin berkurang macam ni dia boleh jadi dia panggil boleh juga dia minta sebagai nyah pecutan. Apa beza dua-dua orang ni? Kalau kadar perubahan laju, kalau diminta kadar perubahan laju boleh ada nilai negatif. Boleh positif, boleh negatif kadar perubahan laju. Tapi kalau diminta pecutan, pecutan adalah dia sentiasa positif. Nyah pecutan pun sentiasa positif. Cuma beza dia pecutan naik, nyah pecutan turun. Itu beza nama. Okey? Itu trik dia. Soalan ni bagi kadar laju tak ada masalah. Dia nak untuk apa? 8 saat pertama. Bila 8 saat pertama, kalau kamu tengok kat sini, sini 12. 8 kat mana kat sini? Maksudnya kita bukan pergi cari, mesti cari ngam-ngam tepat 8. Tak. Yang kita nak cari apa? Kecerunan. Okey? Jadi kita tengok 8, maksudnya garis ni. Garis ni yang kita nak cari kecerunan. Tak kisahlah macam mana nak cari. Kan? Kecerunan kita ambil biasanya, kalau kamu nak guna koordinat boleh. Contoh sini 12, 18. Sini 0.24. Ini kaedah menggunakan kita panggil dia koordinat. Jadi kita akan dapat kat sini 24 tolak 18 per dengan 0 tolak dengan 12. Jadi kita akan dapat kat sini 6 negatif 12 dapat negatif 0.5. Okay. Bila diminta kadar melaju boleh negatif? Boleh negatif. Okay. Jadi kita terus pergi soalan B. Tapi kalau dia minta nyah pecutan, jawapan kita apa? Contoh kalau dia minta nyaga-nyaga, kalau dia minta nyah pecutan. Nyah pecutan, jawapan kita adalah sama dengan 0.5. Jangan letak negatif. Itu beza dia antara kadar perubahan laju dengan nyah pecutan. Okay. Soalan seterusnya nombor, tak nampak soalan ni. Nombor 6 okey, kat situ. Jarak dalam meter yang dilalui oleh objek itu bagi 3 saat terakhir. Bagi 3 saat terakhir, okey. Jarak
Apa cerita? Dia minta B. Minta B kat sini, dia minta jarak. Jarak adalah sama dengan luas di bawah graf. Ni kawasan ni. 3 sangat akhir. Jadi maksudnya dia nak apa? Luas segitiga. Kita buatlah jarak sama dengan luas segitiga. Apa formula kita? 1/2. Panjang tapak dia 3. Darab dengan tinggi dia 18. Okey. Jadi kita akan dapat kat situ. Potong 9 kali 3. Berapa? 27. 27. Jarak 27 apa? Meter. Itu 2 markah. Tak masalah. Mudah je soalan ni. Okey. Okay. Jom kita tengok soalan seterusnya. Jalan terus Senang-senang lah. Nombor 7. Tengok nombor 7. Nombor 7, rajah 4 menunjukkan carta palang bagi bilangan pelajar menyertai kelab matematik di SMK Indah. Okey. Nombor 7 kat sini. Ada carta palang, boleh rujuk pada soalan. Okey. Seorang pelajar dipilih secara rawak dari kelab matematik. Ini menunjukkan apa? Kebarangkalian. Soalan dia, hitung kebarangkalian pelajar dipilih adalah pelajar perempuan. Okey. Ayat pertama dia kata, seorang pelajar dipilih secara rawak daripada kelab matematik. Okey. Jadi hitung kebarangkalian bahawa pelajar dipilih adalah perempuan. Maksudnya kebarangkalian kita adalah pelajar perempuan, bilangan pelajar perempuan dari kelab matematik. Cara dia. Bilangan perempuan dari kelab matematik. Kelab matematik mana? Kelab matematik semua itulah. Semua sekali adalah kelab matematik. Dia nak apa? Perempuan. Merah. Merah maksudnya 60, 50. 60 campur 50 per dengan jumlah semua sekali 170. 170. Betul kan? 170. Okey. Tekan kalkulator, kita akan dapat kat situ apa? 60, 110. 11/17. 11/17. Okey. Settle. Soalan B. Aku minta soalan B. 1 markah je bagi tak apalah. Redha lah. 2 orang pelajar dipilih secara rawak dalam kalangan pelajar perempuan. Okey. Sekarang dia minta A. B. Dia minta 2 orang pelajar dipilih secara rawak dalam kalangan pelajar perempuan. Jadi first kali dia kata dalam kalangan pelajar perempuan 2 orang pelajar. Pelajar pertama, pelajar kedua. Dia pelajar pertama, pelajar kedua kalau 2 orang pelajar. Okey. Hitung mengatakan bahawa kedua-dua pelajar dipilih itu adalah dari sesi pagi. Kan maksudnya pagi. Dari apa? Dari perempuan. Jadi pagi, kita pergi tengok gambar balik. Pagi. Kan pagi, perempuan pagi. Ada berapa? 60. 60 daripada semua pelajar perempuan. Semua pelajar perempuan ada 60 campur 50, 110. Okey, bila kita ambil perempuan yang kedua, dia akan tolak 1. Sebab ni ada bersandar. Jadi 59, sini 109. Kita tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia lebih kurang kat situ adalah 354 per dengan 1199. Okey. Kalau kamu nak bagi dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Tukar je perpuluhan, tak ada masalah. Okey, saya bagi dalam pecahan. Ada lagi C. Soalan untuk C pula dia minta apa guys? 2 orang pelajar dipilih secara rawak dari sesi petang. Lagi sekali 2 orang pelajar. Ini maksudnya 2 orang pelajar. Dari sesi petang.
Hitung bakalan bahawa sekurang-kurangnya seorang pelajar lelaki dipilih. Perkataan dia ada sekurang-kurangnya. Dia ada sekurang-kurangnya seorang pelajar lelaki. Apa maksud sekurang-kurangnya seorang? Sekurang-kurang ni maksudnya, kalau dia kata sekurang-kurangnya seorang pelajar lelaki, maksudnya janji ada lelaki. Seorang boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh. Itu maksudnya. Sekurang-kurangnya seorang pelajar lelaki dipilih. Kan? Jadi macam mana janji ada lelaki? Janji lelaki maksud kita boleh buat macam ni. Sama ada kita buat lelaki, perempuan, campur, perempuan, lelaki, campur, lelaki, lelaki. Ini kita panggil dia sekurang-kurangnya seorang lelaki. Nampak? Ataupun kita boleh guna kaedah songsangan. Kaedah songsangan kita buat apa? Nampak? Jadi kalau dia kata sekurang-kurang lelaki, yang kita tak nak apa? Perempuan tak nak. Yang kita boleh tukarkan dia sama juga dengan satu tolak perempuan-perempuan. Nampak? Jadi satu tolak perempuan boleh juga. Jadi kat sini, saya nak cari apa sini? Soalan dia, dari sesi petang. Jangan pergi ambil atas dia pula. Cerita lain jadi nanti kan. Dari sesi petang. Tadi, di kalangan perempuan. Ini dari sesi petang. Okay? Dari sesi petang, tengok sesi petang aja. Tengok sesi petang saja, kita nak pergi cari perempuan. Perempuan ada 50. Jadi kat sini saya ambil 50. Sesi petang ada 70 orang. Jadi perempuan kedua akan jadi 49. Sini 69. Jadi semua ni adalah perempuan. Kita nak sekurang satu lelaki, kita ambil satu tolak. Dapat jawapan kita. Kalau nak cari panjang boleh buat macam ni. Satu-satu bagi panjang lah, ada 3 benda nak kena buat. Jadi ini adalah kita panggil kaedah apa? Pelengkap. Kan saya lebih suka panggil songsang je. Ini pelengkap. Okay, jadi jawapan kita kat sini dia akan jadi apa? 150. Tekan kalkulator kamu akan dapat jawapan 34 per dengan 69. Okey. Abang kalian dia baca betul-betul soalan, baca. Soalan kebangkalan nombor 7 selesai. Kita pergi terus. Nombor 8. Wah, ini soalan yang ganas ni. Ini jarang saya jumpa soalan macam ni biasanya soalan dia bagi gambar suruh buat benda ni. Ini dia buat benda ni. Mesti soalan terbalik ni. Rajah 5 menunjukkan plan pemandangan hadapan dan pandangan sisi bagi dua prisma yang digabungkan. Okey. Kemudian kita lakarkan bentuk 3 dimensi bagi gabungan objek tersebut. Dia. Bentuk 3 dimensi macam mana nak buat Okey, langkah pertama kamu fokus betul-betul tengok dekat plan dia. Okey, kalau kamu tengok dekat plan dia kamu akan dapat tengok saya ambil ni, mouse saya bawa. Plan kita ada lebar bawah dia kat sini. Lebar bawah kita ni kita ada 7. Okey, kemudian kita punya 5 ni, maksudnya ini saya bawa kat sini. Highlight. Okay. 5 ni bawah dia akan duduk kat sini. Maksudnya dia akan jadi apa? Dia punya lebar dia. 5 bawa kat sini. Jadi kita punya plan tu adalah 7 darab 5. Tapak dia adalah 7 darab 5. Okey, itu kita punya plan kita kat situ. Okey, kemudian berapa tinggi dia? Tinggi dia ambil kat sini. Ni tinggi. Tinggi daripada pandangan sisi kita ambil tinggi. Tinggi dia adalah 6. Jadi kita akan dapat kat situ satu kotak. Satu kotak, saiz satu kotak nombor 8 Kita akan dapat kotak kita yang mana panjang kita adalah 7. Panjang sama dengan 7, kemudian lebar sama dengan 5 tinggi. Ini nak dapat dulu ni. Tinggi sama dengan 6. Jadi pada sini kita boleh buat satu gambar. Satu gambar yang kita buat sebagai dalam bentuk 3 dimensi. Contoh, saya buat gambar. Okey. Cuma gambar ni bila kita buat 3 dimensi, dia tak boleh dapat ukuran yang tepat. Cuma kamu boleh agaklah panjang dengan lebar, panjang lagi panjang boleh lebar. Dia tak boleh dapat tepat sebab apa? Kita buat bukan ukuran sebenar kat situ.
Kan? Ini lain daripada yang terbalik. Kalau dia bagi gambar. Jadi kita buat itu, saya buat itu contoh. Saya nak rancang dulu buat macam mana bentuk dia kita buat. Saya buat bentuk macam contoh. Ini biasanya kita buat bentuk macam ni lah. Bentuk 3 dimensi. Ini lakar dulu. Buat. Ini bentuk 3 dimensi yang saya lakarkan. Saya lakar lebih kurang. Tarik situ. Macam tu. Saya cek logik tak? Okey, panjang 7 cantik, lebar 5 cantik, tinggi 6. Okeylah, 6. Sebab baru lukis betul-betul. Lukis betul-betul. Yang kita boleh lukis betul-betul, yang ini boleh lukis 7 kali 6 ni boleh cantik. Kita boleh buat. 7 kali 6 kita buat cantik. Boleh buat. Kan? Tapi 5 ni dia lain gitu ni. Contoh dah dapat lakaran. Padam Jadi saya akan buat kat situ 7 dulu lebih kurang. Ini beza, kamu tak payah buat ukuran sebenar pun tak apa sebenarnya. Tapi saya nak buat bagi cantik. Kita boleh buat ukuran sebenar. Boleh je, tak ada masalah. 1, 7. 7 kat situ. Berapa sini? 6 tadi. Tinggi dia 6. Buat. Kita 6. Dan ni kita akan nampak sini. 7 juga. Okay, yang ni kita akan nampak apa? Pandangan daripada hadapan. Ni kita hadapan. Pandangan hadapan kita. Kan? Dengan hadapan. Okay. Kemudian kita boleh buat tu apa? Dia punya, tengok sini. Sini. Sini 4. Okay, dia pecah 2, 3, 3. Kemudian panjang ni 4. Buat hadapan dulu. 4. Okay, yang sengit tu kita tak ukur. Tarik terus je. Dapat pandangan hadapan dia. Daripada pandangan hadapan ni kita akan tukarkan jadi 3 dimensi. Nampak kan? Saya pun langgar 3 dimensi. Jadi berapa 3 dimensi ni? 5 tadi. Tapi jangan buat 5 lah. Jenuh lah kalau buat 5. Kita buat lebih kurang aja sebab dia saya ingatkan kan. Contoh saya ambil 3. Kal kat situ. Kat dalam ni saya putus-putus. Cuma yang sini bagi selari ya. Yang ni kamu kena faham kenapa saya kurangkan dari 3 sebab apa? Sebab ni nampak. Sebab bila dia sengit ukuran dia tak dapat ukuran sebenar lah. Yang lain kena hati-hati jaga dia. Terus. Dan yang atas ni kita nampak. Ni sama panjang. 7. Okey. Sama ke 7? 7 sini. 7 juga. Okey. Apa gambar saya cantik. Sudut kot. Ini tak sama ke sudut? Saya buat ni kotak dulu. Lari ni yang tak sikit ni. Tu sama dengan ni. Oh, tak boleh.
saya silap ni sebab sudut dia ni dia langgar ni. Jadi kat sini. 3 dimensi ni. Buat sekali lagi. Sekali. Tapak 7. Tinggi dia 6. Ni semua betul. Bila kita buat yang kedua tu yang saya sangkut. 7 juga. Okay. Ini saya buat ni dulu. Empat. Tarik. Tarik. Okay. Dia kena ambil darjah yang lebih kecil kan. Contoh 30 darjah saya ambil. Sangat tak boleh. Macam tu. Bawah dulu. Ini selari saja. Ini pun kena selari semua. 3. Okay, cantik. Okey. 6 sini. Dan tapak atas. Okey. Bau cantik sini. Oh jadi dia punya atas dia. Baru boleh saya buat selari dengan ni. Kata tak edit selari tadi. Okey. Dia sampai sini. Okay, baru boleh sambung ni. Kotak juga. Baru dapat. Wah, susah juga. Okey. Oh, yang ini tak sama panjang. Patutnya yang ini mesti sama panjang bila kita buat selari cantik kan. Saya betulkan balik. 1, 2, 3. Dia kena tadi sebab kita ambil 5 jadi 3, kena adjust balik. Kalau panjang dia jadi pelik. Okey, sini putus-putus. Okey. Tapi memang ini jarang-jarang soalan macam ni. Biasanya dia bagi gambar. Dia suruh kita lukis. Kali ni dia memang pelik sikit. Dia bagi apa? Dia bagi plan, dia suruh kita lukis gambar. 3 dimensi.
Okey, kat sini. Cuma kat sini nak faham gambar tu sampai sekali kamu kena ambil dia punya ni lah dulu, pandangan hadapan dulu. Selepas hadapan baru kita tengok dia punya tinggi. Tinggi dia kalau kamu tengok dia datang daripada sebelah kanan ke kiri. Jadi dia kat belakang ni. Tinggi kawasan ni yang kita nampak. Saya lupa buat betul-betul sini. Kotak ni. Kotak ni adalah dia punya pandangan sisi. Tapi sebenarnya kita bukan tengok sini, tengok arah sini. Sebab tu dia nampak bayang-bayang kat belakang tu. Boleh Zik? Susah juga soalan ni. Dia tak ikut ukuran sebenar sebab dia kata lakarkan kan. Lakaran. Lakarkan. Kalau dia kata lukis, lain. Untuk 3 dimensi biasanya dia tak akan keluar soalan lukis. Lukis dia akan keluar lukis plan. Lukis dongatkan, tu lukis. Dia lakar je ni, lakar. Cuma lakaran ni kita buat bagi bentuk dia logik dengan ukuran tu logik. Maksudnya contoh saya beritahu tadi lah. Maksudnya ni 7, ni 6, 7 mesti lagi panjang sikit pada 6 lah. Macam tu. Dia kurang macam tu. Datang logik je. Okey. Okey. Untuk soalan ni, dia tak perlu label tau. Label tak payah. Huruf-huruf apa semua tu semua tak payah. Kemudian dia punya bentuk dia, contoh kamu buat 3 dimensi macam saya buat tadi lah. Dia terbesar sikit, terbacam dia tak kisah. Dia boleh je. Cuma kita nak bagi bentuk dia cantik. Macam buat tadi lah, macam kangkang sangat tak dapat. Tak jadi bentuk 3 dimensi kita nak buat. Dia jadi pelik. Jadi sebab itu saya kurangkan sikit. Okay. Kemudian kalau kamu buat yang putus-putus dalam ni tak ada tau. Kamu tak buat putus-putus dalam ni. Putus-putus dalam ni tak buat, dia tolak satu markah sahaja. Satu markah. Semua markah dia ada 5, dia tolak 1. Tinggal 4. Okey? Itu contoh. Kat sini tengok soalan dia. Terusnya. 2 markah je lakaran ni. Kalau lah 2 markah macam ni, aduh. 2 markah maksudnya kalau macam tu putus-putus tak ada tolak markah lah macam ni. Kan mana boleh lakaran lakar je lah, tak payah pakai baris pun tak apa. Ada 2 markah. Hitung luas dalam cm02 satah condong bagi gabungan objek tersebut. Luas dalam 02 satah condong. Satah condong mana? Satah condong ni 2 ni. Yang ini dan yang ini. Luas. Dan dua-dua satah condong ni adalah apa? Sama besar. Jadi kita perlu apa? Kita perlu panjang dia. Kita tahu panjang ni, kita tahu dah ini 5 panjang dia. Jadi luas sama dengan 5 darab. Cuma panjang ni kita perlu cari. Kira. Jadi nak kira dia, kita kira macam tadi. Ini 7. Ini 4. Jadi kita tolak, saya akan jadikan dia macam tu, lebih kurang. Dekat sini kita akan dapat 7 tolak 4 dapat 3. 3. Kemudian yang ini, panjang ni juga 3. Jadi panjang ni kita akan dapat punca kuasa 2. 3 kuasa 2 campur 3 kuasa 2. Sebab kita kena guna Pythagoras theorem untuk dari panjang ni. Okey. Di situ dia punca kuasa 2. 3 kuasa 2 campur 3 kuasa 2. Kita akan dapat 5 darab punca kuasa 2. 9 campur 9, 81. Okey. Kemudian dia minta apa? Hitung luas. Luas. Darab 5. Okey. Dapat ni. Kemudian ada berapa? Ada 2. Jadi last kali darab dengan 2. Sebab dia ada 2 yang sama besar. Ni ambil kalkulator, kamu tekan je kalkulator, kamu akan dapat 10 darab dengan ni. Kita boleh tulis sebagai 10 punca kuasa 2, 81. 9 darab 9, saya nak 90. Betul ke? Apa pula 81, 9 campur 9? Terbaliklah. 18 saja. Pening. Campur je darab lah.
18 saja. 10 darab punca kuasa 2 18. Kita akan dapat boleh kalkulator tengok apa-apa. .43 kan? 42.43 cm kuasa 2. Okay. Boleh Yang ini dia bagi markah. Ni 3 markah, lakaran 2 markah. Kan? Kalau saya jadi lakaran ni saya tinggallah 2 markah ni. Kan? Susah nak buat 3. Jadi sebab tu saya lagi suka kita target soalan biar soalan plan ni dia bagi gambar ni kita lukis plan banyak markah sikit. Ada bagi macam ni rugi kita ni. Kan? Okey. Kita terus pergi soalan seterusnya. Nombor 9. Aziz, boleh ke? Boleh. Boleh okey. Nombor 9 kat situ. Soalan kat sini nombor 9 melibatkan apa? Y dengan X. Ini garis lurus. Garis lurus. Ada satu gambar rajah. Terus dia bagi Y. Ini X. Tu dia bagi apa tu? Y sama dengan X. Oh, tengah-tengah. Kan? Kemudian yang ni tegak aja ni. Okay. Q. Yang ni tarik. 5. Sini 3. R. Sini S. Y sama dengan X. Okey. Rajah menunjukkan garis lurus OS, SQ, RQ dilukis pada satu satah kates. Titik R dan S terletak pada paksi Y dan RQ selari dengan paksi X. Kalau kita selari dengan paksi X, maksudnya persamaan yang atas ni adalah Y sama dengan 5. Koordinat titik Q. Kan? Koordinat titik Q. Okey, macam mana kita nak cari koordinat titik Q tu? Tengok Okey. Yang kamu kena faham, koordinat titik Q adalah Y sama dengan X. Jadi dia langgar dengan ni 5. Jadi automatik koordinat dia akan jadi kat sini Y sama dengan X maksudnya 5 5. Itu mudah aja. Cuma jawapan kena tulislah kat A tu. Tulis koordinat titik Q adalah 5 5. Seterusnya persamaan SQ. Ini soalan ni mudah juga ni. Persamaan SQ. Biasanya saya buat 2 titik macam tu menunjukkan persamaan SQ. Persamaan SQ kat sini melibatkan mana? S pergi Q. Jadi kita buat persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Koordinat yang kita pakai nanti kita boleh guna je koordinat ni dengan koordinat Q untuk cari kecerunan. Cuma kecerunan kat sini kalau kita guna segitiga macam ni kita boleh buat je Y bahagi X. Y bahagi X contohnya macam ni kita boleh congak kat sini. Kita ambil terus saja. Panjang ni 2 dan panjang ni adalah 5. Jadi kecerunan kita adalah apa? Y bahagi X. 2/5. So kita dapat Y sama dengan 2/5X tambah sebab C kita dah ada pintasan 3. Terus siap. Itu bonus dia terus. Okey? Tak payah tunjuk kecerunan pun tak apa. Tapi jangan lupa ni kat gambar ni kena buat bagi nampak. Apa kamu buat benda 25 ni menunjukkan salah satu jalan kerja untuk mencari kecerunan. Okey? B. Ni 3 markah. Aduh. Kenapalah soalan baik. Patutlah budak MSM kata senang tapi susah nak jawab. Tak sempat. Sebab markah dia kecil-kecil. 10. Selesaikan. Ini kuadratik saja. Kuadratik kan? Bukan kuadratik. Persamaan linear je kan. A. Selesaikan 3x/2 campur dengan 4 sama dengan 2x. Okey. Ini pun sangat mudah lah soalan dia. Jadi biasanya saya akan darab semua dengan 2 dulu. 3x campur dengan 8 sama dengan 4x. Jadi 8 sama dengan 4x tolak 3x. Oleh sebab itu x sama dengan 8. Mudah sangat ni. Okay, B. Okay, susah sikit tu. Berapa markah dia bagi? 2. Ni 2. Ni 2. Cantik. Aileen, Farah dan Kumar menjadi satu pertandingan robotik. Farah memperoleh 19 skor lebih daripada Aileen. Farah memperoleh 19 skor lebih daripada Aileen. Farah lebih. Kan? Jadi Farah tolak dengan Aileen sama dengan 19. Farah lebih.
Manakala skor Kumar adalah 2 kali ganda skor Aileen. Kumar sama dengan 2 kali ganda Aileen. Diberi bahawa jumlah skor mereka ialah 163. Farah campur Aileen campur Kumar sama dengan 163. Dahsyat 3 persamaan dia bagi ni. Kan? Jadi kita jadikan dia persamaan serentak, maksud kita isi kat sini saja kan. Jadi kat sini kamu tengok F. F adalah sama dengan A pindah sebelah. Jadi potong tambah A. Jadi kita akan dapat F 19 tambah A campur dengan A campur dengan K adalah 2A. 163. Kan, jadi kita akan dapat kat situ 1, 2, 3, 4. 4A sama dengan 163 tolak 19. 144. Okay, jadi kita akan dapat kat situ A sama dengan 144 bahagi 4. Dapat 36. Soalan tanya apa kat situ? Hitung skor Aileen. Oh, dapat terus Aileen. 36 skor. Okay, kalau dia nak Kumar, pergi ganti kat Kumar lah. Kalau dia nak yang lain lah. Minta ya. Ni terus macam ni 2 markah pun dia bagi. Okey. Seterusnya bahagian B. Okay, bahagian B ni dia sebenarnya soalan dia. Jawab semua soalan yang tu yang jaga-jaga sikit lah. Kamu kena macam mana pun kena jawab semua kan. Cuma saya target dalam SPM kali ni bahagian B yang plan tadi. Yang pelik ni soalan tu. Plan tu. Yang saya target dia masuk bahagian B. Saya tak target lah dia masuk bahagian A tadi. Okay, tengok nombor 11 tak apa. Nombor 11 bahagian B. Cari nilai-nilai bagi X. Apabila, ini terigu antara yang paling susah sekali dalam math. Okay. Tan X sama dengan negatif 2 bagi X kosong darjah 360. Tapi kalau bagi pelajar yang ambil math tak ada masalah lah soalan ni. Kan? Sebab soalan ni bila melibatkan macam ni, first kali apa kita buat? Kita kena tentukan dulu dia punya sukuan. Lepas tu saya buat macam ni. Buat T. T maksudnya ada 2 sukuan. Biasanya ada 2 sukuan. Tan negatif. Tan negatif kita tengok kat sini. Semua suka tengok kartun. 1, 2, 3, 4 formula dia. Dan saya tulis formula sudut pula. Yang ini adalah X sama dengan theta. Yang ini X sama dengan 180 tolak theta. Bawah X sama dengan 180 tambah theta. X sama dengan 360 tolak theta. Dia sebenarnya yang ini bagi nampak dia tambah kosong ni. Tambah tolak, tambah tolak. Okey. Jadi kat sini kita tengok tan negatif. Tan negatif maksudnya sukuan kedua dan sukuan keempat. Tan negatif kan. Jadi K ni maksudnya cos, kartun cos. Tan ni tengok ni sini positif kan. Jadi kat sini sukuan kedua dan sukuan keempat. Okey, kemudian ambil kalkulator. Okey. Ambil kalkulator, mod pastikan dalam degree kan. Boleh shift tan. Shift tan jangan letak negatif. Negatif tu untuk sukuan, letak 2 je. 63.43. Itu kita ambil. Itu adalah theta. Theta sama dengan 63.43. Ataupun kita panggil dia biasanya kamu boleh buat theta sama dengan sudut asas tan negatif 1, 2. Jangan ambil negatif. Negatif tu untuk tentukan sukuan. Okey, dapat benda ni, tengok formula kita. Sukuan kedua maksudnya apa? X sama dengan 180 tolak theta. 63.43. Sukuan keempat, X sama dengan 360 tolak theta. 63.43. Macam tu. Yang ni dalam math banyak ni. Tapi dalam math pun dia tanya, boleh tanya. Sebab kamu ada belajar dalam math. Kan cuma jarang-jarang soalan macam ni. Biasanya trigonometri
Untuk map biasanya masuk soalan objektif. Kalau soalan kata 2 dia bagi graf. Dia bagi graf kat sini. Okey. Jadi kita tengok kat sini jawapan kita kat sini 180 tolak 6343. Kita akan dapat jawapan kat situ 116 poin dengan 57. Yang ini 360 296.57. Ini kena hafal yang ni. Okey, itu untuk soalan A. Markah dia bagi 3 markah dan B. Soalan B pula, lakarkan. Wow, dia suruh lakar pula kan. 2 graf pula tu. Lakarkan graf Y sama dengan 2 cos X. Dan Y sama dengan negatif sin X. Ini soalan lakar antara yang paling susah kita jumpa dalam matematik. Okey, apa saya tunjuk kamu macam mana buat First kali kita tengok untuk lakaran graf ni. Kita tengok kat depan ni dulu. Ini dia punya ni amplitude. Amplitude. Yang ini kita kena buat graf cos. Amplitude dia 2. Dia punya bilangan frekuensi dia sama dengan 1. Maksudnya 1 graf. Okey. Yang ini adalah graf negatif sin. Ini bukan graf sin graf negatif sin. Dengan negatif sin dengan dia punya amplitude dia 1. Nombor kat depan ni 1. Kemudian graf pun frekuensi dia pun 1. Maksud 1 graf juga. Okey. Lepas tu ingat graf cos. Apa graf cos? Graf cos dia mesti mula dekat atas macam tu. Ni saya buat dakaran dulu untuk nak ingat je. Bukan jawapan lagi Lepas tu graf sin. Graf sin dia mesti negatif sin dia start bawah dulu. Lepas tu atas. Okay, macam mana nak buat cantik? Kan? Sebab soalan dia walaupun dia kata lakar. Okey, tengok lakaran First kali kita buat paksi. Ingat, amplitude kita tertinggi 2. Kan? Jadi kita akan buat sini paksi dulu. Buat paksi. Lebih tak apa. Lepas tu kamu ambil pensel. Situ Okey, 2. Maksud tengok 2. 2 ni biasanya saya akan buat benda ni. 2. Ni. Tengah baris. 1, 2. 4. Kan? Lepas tu bawah pun 1, 2. Okey. Satu keadaan. Lepas tu kita tengok graf kita. Setiap graf dia mesti ada 4 sukuan. Setiap graf mesti ada 4 sukuan. Jadi berapa graf kita buat? 1, 1. Dan satu graf ni maksudnya kita hanya perlu ada 4 sukuan. Saya akan sediakan 4 sukuan kat sini. 1, 2, 3, 4. Oh, panjang betul lebih buat. Tak apa. Okay, saya buat dulu. Kemudian kita tengok. Kita akan buat cos dulu. Cos mula dekat 2. Cos graf dia bentuk V. Jadi saya akan buat cos mula dekat 2 kat sini. Turun. Tengok dia turun. Dia ni 4 sukuan. Dia akan turun sini terus. Sini. Dia naik balik. Itu graf cos. Kan? Kalau kamu nak bagi cantik, kamu ambil pensel, kamu garis dulu jadi V. V. Kemudian baru kita buat dia punya lengkok dia. Tengok lengkok dia, saya buat lengkok dia. Pen dia terus. Ni lengkok sini sikit. Kok masuk. Okey, lepas tu yang ni lengkok ke sini. Dia akan terus ni masuk. Kemudian simetrikan dia. Ni dia keluar dulu, masuk. Dia akan naik, masuk. Ni graf cos. Ni pensel semua nanti hilang padam. Graf sin pula. Graf sin dia tinggi dia 1 je. Ni tengok sin 1. Dan dia start bawah dulu. Saya akan buat sin Sin kat sini dia akan mula kat mana? Kat kosong. Sin. Dia akan pergi mana dulu? Pergi bawah dulu. 4 sukuan. Dia ke bawah sini 1. Kemudian dia naik kosong balik. Dia naik atas. Turun kosong balik. S. Kalau kita buat dalam bentuk S. Walaupun lakaran. Tapi dalam MAT boleh pakai juga benda ni. Okey. Tengok. Tak cantik kan? Sama kes dia tadi. Kita buat ni. Curve sikit. Lepas tu. Curve balik. Dekat garisan yang kita buat ni. Curve balik.
curve. Dia jadi cantik lah kalau macam ni. Buat. Betul. Ujung sekali apa? 360 darjah. Yang ini 1, 2, 0, -1, -2. Okey. Tengok. Boleh kita padam. Dia cantik. Kan? Kalau boleh buat macam ni cantik, okey lah. Terbaik lah kan. Contoh macam tu. Cara kita nak buat graf. Kita tentukan dulu dia punya apa, amplitude berapa, frekuensi berapa graf nak kena buat. Lepas tu graf apa. Kan? Dakar sikit kat sini, ambil point-point dia. Okey. Soalan dia apa lagi dia nak? Seterusnya, nyatakan satu nilai pemala C bagi Y sama dengan, dia dah tak ada lagi, dah dakar dah. Dia nak satu pemala C bagi, dia nak Y sama dengan 2 cos X tambah C. Okey, 2 cos X tambah C mana soalan ni? Kan? Okey. Supaya kedua-dua graf mempunyai nilai maksimum yang sama. Supaya graf mempunyai nilai maksimum yang sama. Okey. Tengok kejap nilai maksimum yang sama. Ya, saya tak faham soalan ni. Satu nilai pemala C supaya kedua-dua graf mempunyai nilai maksimum yang sama. Okey. Sekarang saya faham apa dia nak. Dahsyat soalan ni. Okey, dah macam soalan MBAT dah ni. Kan? Okey. Kat sini, sekarang ni kalau kita tengok, nilai maksimum bagi Y adalah 2. Nilai maksimum bagi SIM adalah 1. Jadi dia kata dia nak jadikan C ni supaya nilai maksimum sama. Maksudnya apa? Yang 2 ni kita kena jadikan 1. Jadi macam mana 2 nak jadi 1? Cara dia, kita letak je C ni tolak 1. Jadi kalau kita buat Y sama dengan 2 cos X tolak 1, jadi maksudnya graf tu akan diturunkan 1 ke bawah. Bila dia turunkan 1 ke bawah, maksudnya nilai maksimum dia automatik akan jadi sama level. Dahsyat lah ni, maksudnya saya rasa dalam SPM kalau ditanya macam ni dahsyat lah. Maksudnya yang pernah belajar benda ni yang boleh buat. Kalau tidak pakai out lah. Sebab dia pelajar MAT memang boleh buat. Tapi pelajar MAT pun ramai tak dapat buat trigo ni. Ini pula MAT. Jadi saya harap soalan untuk MAT tahun ni tak ada susah ini kan. Okey, tak apa kita try tengok. Boleh Zik? Susah kan? Pening ingat baca. Nanti tengok balik saya share kamu recording nanti kan. Kita tengok balik. Soalan. Kalau saya memang boleh buat tapi makan masa sikit lah. Dah ada. Penat aku buat. Aduh, sebab tu tak tengok. Kan? Dia dah bagi dah pasti dia. Okey, tak apa. Saya teruskan kat sini soalan. Okey. Sebab masa kita tak, saya ambil soalan yang satu lagi. Kita ambil soalan yang agak dah sikit kat sini. Mana penting ni kita boleh kira ni nombor 13 13. 13 kan? Okey. Untuk soalan nombor 13. Okey. Jadual 2 menunjukkan umur bagi 40 orang pelancong yang melawat Pulau Tioman pada satu hari tertentu. Diberi min umur ialah 35. Min umur ialah 35. Jadi saya akan buat kat situ dulu. Nyatakan saiz selang kelas. Saiz selang kelas bonus. Saiz selang kelas ambil je mana-mana satu. Contoh, ambil yang atas sekali. Saiz
selang kelas sama dengan 19 tolak 10 campur 1. Dia had atas tolak had bawah campur 1. Ini dapat demonstrasi selang kelas. Dapat apa? 10. Okey. Kemudian soalan dia seterusnya dia minta hitung nilai M dan N. Ini maksudnya berkaitan dengan min. Bila berkaitan dengan min kita kena dapatkan nilai X dan juga F, iaitu frekuensi dan juga X adalah titik tengah. Ini adalah kekerapan. Okey, titik tengah kita ambil 10, 19. Jadi kamu boleh pakai jari pun boleh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi kat tengah-tengah ni jawapan kita adalah kalau tak nak pakai calculator 10, 11, 12, 13, 14. 14.5. Jadi kat sini adalah 14.5. Okey, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5. Frekuensi kita adalah 4 M, kemudian N, 10 dan 8. Jadi min dia bagi berapa? 35. Jadi 35 adalah sama dengan hasil darab ni 14.5 darab dengan 4 campur dengan 24.5 darab dengan M letak belakang, campur dengan 34.5 N campur dengan yang ni darab 10 terus, saya ambil terus darab 10 kan, 445. Okey, kemudian campur dengan 54.5 darab dengan 8 bahagi dengan hasil tambah semua 10, 18, 22. 22 campur M campur N. Okey, nak cari apa? Dia suruh cari itu nilai M dan nilai N. Nilai M dan nilai N. Itu kan? Okey. Dekat sini kita dapat satu persamaan kat situ. Dalam kita. Terus cuma kat situ dia ada bagi asal dia tadi apa? 40. Saya lupa tak dia bagi 40 orang. Menunjukkan 40 orang. 40 orang maksudnya sini adalah 40. Ini persoalan pertama. 22 campur M campur N sama dengan 40. Kat sini akan dapat M campur N sama dengan 40 tolak 22, 18. Jadi kat sini 40 lah. Saya akan buat pakai kalkulator je. Kira 40 darab 35. 1400. 4 darab dengan 14.5 campur dengan 445 campur dengan 8 darab dengan 54.5. 939 campur 24.5 M campur 34.5 N. Kita kumpulkan unknown sebelah, nombor sebelah. Saya akan tolak 1400 tolak dengan 939. Dia akan dapat 461 24.5 M campur 34.5 N. Okey. Susun yang ini bawah dia. Okey. Jika nak susun bagi cantik boleh buat M campur N. Nombor ni kita bawa ke sebelah sana. Dia cantik sikit kita buat. Sama dengan 18. Jadi kita boleh buat apa? Persamaan serentak pakai kalkulator saja. Kamu boleh pakai kalkulator yang equation tu. Saya pakai yang ini. Sama jawapan 20. Tak payah tunjuk jalan kerja sini ya. Metrik dia kena tunjuk jalan kerja. Yang ini tak payah. 24.5, 34.5, 461 bawah 1 18. Jadi kita akan dapat M sama dengan 16, N sama dengan 2. Okey, soalan serentak dalam topik bukan soalan serentak. Tak perlu tunjuk soalan serentak. Kita panggil dia soalan serentak dalam topik bukan persamaan serentak. Okey, C. Hitung sesian piawai data tersebut. Hitung sesian piawai data tersebut. Tarik
Y data tersebut. Min kita dah ada tadi, berapa min ya? 35. Kita ambil formula dulu kan. Sisihan PRY, ni simbol dia sama dengan jumlah kan, Fx kuasa 2 per dengan jumlah F tolak dengan min kuasa 2. Yang penting kat sini kita kena jadual kita tadi tu kena ambil Fx kuasa 2. Fx kuasa 2 benda yang sama. Kan? Cuma M kita dah ada. M tadi berapa? M16 N2 kita dah ada. Kan? Jadi masukkan saja jumlah dia, kita ambil kat sini 4 darab dengan 14.5 kuasa 2 campur dengan 16 darab dengan 24.5 kuasa 2. Soalan ni ditekan kalkulator je, penat sikit. 2 34.5 kuasa 2 campur 10 darab dengan 44.5 kuasa 2 campur 8 darab 54.5 kuasa 2 bahagi dengan jumlah semua tadi 40. Tolak dengan min 35 kuasa 2. Tekan kalkulator saja yang penting kan. Okey. Dia banyak pakai kalkulator ni, cekap ni. Jangan jadi macam saya. Saya kalkulator slow sikit. Dah pakai kalkulator handset lagilah slow. Okey, 4 darab. Dia kurungan tak payah, kalkulator kamu tak payah letak kurungan, dia faham. Tulis darab je. 14.5 kuasa 2 campur dengan 16 darab dengan 24.5 kuasa 2 campur dengan 2 darab dengan 34.5 kuasa 2 campur dengan 10 darab dengan 44.5 kuasa 2 campur 8 darab 54.5 kuasa 2. Okey, ambil nombor tu dulu supaya kita tak careless kan. Jadi kita dapat 56390 per 40 tolak 35 kuasa 2. Baru kita kira. 56390 bahagi dengan 40 tolak dengan 35 kuasa 2. Dapat 184.75. Bila kita tengok macam ni, dah siap macam ni, baru kamu buat punca kuasa. Sebab kalau tidak punca kuasa ni yang kacau, saya sebab tu saya letak last sekali. Saya buat variant dulu. Yang tadi namanya variant. Sekarang baru punca kuasa. Sama dengan punca kuasa 13.59. Sebab formula kita untuk sisihan PRY ada punca kuasa. Boleh tak? Jam kat ni. Banyak juga soalan yang agak mencabar lah topik ni. Awal-awal tengok dia beri senang awal-awal. Tengah-tengah dia ambil sikit-sikit masa. Okey? Okey. Nanti apa kita untuk mat ni, kamu exam minggu depan kan? Depan exam kan? Minggu depan. Minggu depan. Nanti kamu tengok. Jadi untuk next class, kalau kamu nak buat mat ke apa, kamu yang mana topik kamu lemah, kamu bagi tahu saya. Bagi tahu sehari awal lah, hari Rabu ke bagi tahu. Hari Khamis pun boleh, tak apa. Hari Jumaat tu kita akan bincang topik mana yang kamu lemah aje. Boleh? Boleh. Okey. WhatsApp saya tau. Okey. Okey, jadi terima kasih. Nanti tengok balik, kita jumpa lagi insya-Allah hari Jumaat ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Baik.